Baik, saya tertarik dengan ni, habis dah cerita tu. Saya tertarik dengan satu, macam mana nak kata tuan-tuan kadang-kadang kita orang Melayu kita ni macam mana? Saya nak gunakan bahasa yang mudah, yang bukan mudah, bahasa yang lunak lah kita kata, untuk mengkritik orang Melayu kita ni. Orang Melayu kita ni, kita bagus, beragama tu bagus, bertaubat itu bagus, sedar daripada dosa dan kesilapan itu bagus. Saya tak menafikan perkara itu semua bagus. Tetapi tuan-tuan, kita ni banyak sangat terpengaruh dengan dakwah dan juga cerita-cerita palsu, sehingga kita tak boleh membezakan di antara yang benar dan juga yang palsu. Kerana apa? Kerana kejahilan kita mengenal perkara yang betul, dan juga kerana kecetekan ilmu kita untuk belajar tentang agama. And what make it worse, apa yang lebih teruk, kita belajar tentang agama daripada orang yang ada agenda masing-masing. Agenda dia duit ke, agenda dia politik ke, dia ada agenda dia. Jadi kita belajar agama, kita betul ikhlas, katakanlah ikhlas kita ni, nak kenal Tuhan, nak kenal agama, kita betul-betul ikhlas. Tetapi bila kita belajar agama daripada orang yang berkepentingan, akhirnya dia pergi kepada kepentingan tersebut. Terbaru ada seseorang ni, dia claim dia sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, kita ni semua keturunan Nabi Adam. Dia ni claim dia keturunan Nabi Muhammad SAW. So ramai yang percaya. Sampai ramai yang ada bagi duit, selebriti bagi duit. Dia, ni cerita dia, orang tawaf dekat Mekah. Umrah, haji, tawaf kat Mekah. Tapi dengan dia ni, boleh tawaf pula dekat tempat dia dekat Yaman. Bukan dia lah, dia lah rasanya kot. Ada tambahan package, boleh pergi tawaf dekat Yaman. Sebab apa? Boleh tengok kubur Nabi Hud ke Nabi Nuh, something like that. Padahal orang tak macam mana dia tahu itu kubur Nabi Hud ke Nabi Nuh, tak ingat? Oh, sebab ada satu Habib ni mimpi pergi jumpa, ada nampak, dia kata itulah kubur. Mimpi, tuan-tuan, bukan hujah. Mimpi ni bukan hujah agama. Mimpi tak boleh jadi hujah agama. Kalau mimpi jadi hujah agama, macam ni kita nak buktikan? Dia bermimpi macam itu dekat dalam TikTok. Hadi tu bermimpi jumpa Nabi lah. Saya cakap, saya pun pernah mimpi jumpa Nabi. Kau tipu. Macam mana kau tahu aku tipu? Macam mana kau tahu aku tipu? Kau pernah masuk dalam mimpi aku ke? See, my point is, macam mana kita nak proof someone tu betul atau berbohong? Macam mana kita nak buktikan dia cakap bohong atau tidak? Hanya kerana dia claim, does not mean benda tu betul. Sebab itu, Islam mementingkan evidence. Islam mementingkan bukti. Kita nak bawa satu hadis. Hadis itu perlu dinilai matan dia, perlu dinilai sanad dia, perlu dinilai perawi dia, perlu dinilai kepada semua perkara. Perawi ni rantaian orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan tu sendiri, rantaian tu satu hal, isnad, sanad dia. Rawi dia, orang yang menyampaikan pun akan dinilai. Matan dia, teks hadis tu pun dinilai. Latar belakang hadis tu pun dinilai. Semua itu ada penilaian dia, ada pembuktian dia. And yet, tiba-tiba ada suatu mamat, pakai serban, pakai jubah, dia claim, saya mimpi jumpa Nabi. Dia kata lepas ni tak payah buat macam ni, tak payah buat macam ni, lepas tu kena buat macam ni, kena buat macam tu. Inilah dia kubur, inilah dia ni. Lepas ni aku kena panggil Wahabi ya. Tak, itu je. Itu je ayat yang dia orang paling. Dia lepas tu bila dia panggil kita ni Wahabi, dia panggil kita ni Wahabi, lepas itu dia nak percaya dengan skema sebegini. Bila kita terangkan tentang ilmu, dia tak boleh jawab, tuan-tuan. Dia only label dia boleh letak kita ni adalah Wahabi ya. Padahal saya tak pernah baca pun buku Muhammad bin Wahab tu. Kan? Ni nak cerita. Ustaz Asri sebut Mufti Perlis menyebut, masyarakat mudah tertipu dengan lelaki segak mengaku cicit Nabi. Sikap mudah percaya dan taksub orang ramai terhadap individu mendakwa diri sebagai keturunan ke-38 dari Muhammad SAW membuatkan masyarakat mudah tertipu. Mufti Perlis atau Zainul Abidin berkata, ia ditambah dengan rupa segak Maula Muhammad Amin Al-Idrisi, lelaki yang mengaku cicit Nabi Muhammad. Dia tengok muka dia janggut, putih, mata celak-celak, terus jadi keluarga Nabi. Sedangkan kita pergi negara Arab, bersepah lelaki segak macam tu. Berlambak orang seperti dia dari Syriah, segak-segak. Di Iran pun segak-segak. Tapi kita mudah ditipu. Tanya kenapa percaya keluarga Nabi? Sebab dia punya segak.
Malah ada sebahagian itu ada buat cerita kartun. Kenapa dia pakai cermin hitam? Sebab takut terkena bahan matanya. Amboi, cair sangat. Terdahulu Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution dilaporkan berkata kehadiran lelaki warga Algeria yang mendakwa dirinya sebagai cicit Nabi SAW itu memberi ceramah agama akan terus dipantau rapi. Saifuddin berkata jika lelaki warga Algeria itu dikesan melakukan aktiviti menjalahi undang-undang, maka pihaknya akan bekerjasama pihak berkuasa negeri untuk mengambil tindakan. Menteri Agama juga dilaporkan memberi amaran kepada masyarakat terutama umat Islam supaya tidak terlalu taksub kepada mana-mana individu. Sebaliknya, perlulah sentiasa berpegang kepada neraca Al-Quran dan Sunnah. Setahun lalu di meja kuliah ini saya beritahu kemungkinan lelaki mengaku cicit Nabi ini adalah scammer. Setahun lalu kita dah kata awas ini scammer. Alhamdulillah hari ini semua orang kata lelaki ini scammer. Tertipu orang Islam. Ada kata kat saya dah bagi duit 50,000, 20,000 sebab nak pergi umrah dengan anak cucu Nabi SAW. Tiba-tiba duit saya hilang. Macam-macam katanya. Scammer ni tuan-tuan. Ni scammer. Itu saya kata kepentingan tadi. Scammer sebab dia nak ambil duit. Scammer dalam agama ni pun ada. Dalam politik ni pun ada juga. Dia guna agama. Dia scam kita. Kan? Oh ini adalah perlembagaan penjajah. Kita pun dengar betul lah. Takkanlah lebay nak menipu kan. Ini adalah perlembagaan penjajah. Dia kata. Kita kena tentang perlembagaan ini. Allahu Akbar. Okey. Kita pun tentang. Bagi derma. Bagi duit. Akhirnya. Kita kata. Akhirnya bagaimana? Dia kata perlembagaan penjajah. Kita tanya. Okey, kalau itu perlembagaan penjajah, perlembagaan kamu bagaimana? Perlembagaan yang kamu bawa itu bagaimana? Perlembagaan yang kamu nak jaja itu bagaimana? Perlembagaan yang kamu nak kata Islam itu bagaimana? So akhirnya bila ditanyakan soalan itu, dia akan kata apa? Bagi kami menang dulu, baru boleh kita jaja, baru boleh kita cerita. So akhirnya, tuan-tuan kena scam. Ada dulu datang pada saya, dia kata, Is, nasib baiklah akak dengar Is punya live, dia kata. Kalau tak akak percaya apa yang PAS cakap tu. Tuan-tuan,